Hai, Assalamualaikum. Saya tengah live ke? Tips. Tulis sekejap ya. Sementara tunggu orang-orang masuk. Tips. Pandai bahasa Inggeris ya? Tips kuasai bahasa Inggeris. Assalamualaikum. Siapa yang baru masuk tu? Nampak ada mata. Megat. Megat. Buat apa kat sekolah ke? Macam rajin je. Adai. Tips kuasai bahasa Inggeris. Ni Megat. Kena tengok kot sebab yang ni yang nak apa sharing tentang buku Let's Read, Let's Write. Hari tu ada permintaan kan? Permintaan. 3. Okay. Hai Ibu, Assalamualaikum. Dah makan ke Bu? Boleh lepas gosip dengan kita baru lepas bergosip tadi. Siapa lagi tu? Ramai. 5 orang. 4 orang. Yang baru masuk tu, Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat berhujung minggu. Selamat apa lagi? Selamat bercuti. Ramainya tengok dah balik kampung, dah pergi bercuti. Kita duduk dulu kat rumah diam-diam. Korang pergilah dulu balik kampung dulu. Pergilah dulu apa? Bercuti dulu. Lepas ni bagi saya pula balik kampung, bagi saya pula bercuti. Destinasi bercuti yang tak tahu lagi nak pergi mana ni. Slow-slow lah kita. Sebab minggu ni kena pergi sekolah lagi walaupun dah cuti. Nampak cikgu walaupun dah cuti memang kena pergi sekolah lagi. Tapi Megat ni macam terlampau rajin je nampak. Hari ni dah pergi sekolah. Ahad ni kan? Sana bukan Ahad. Bukan Ahad apa? Cuti ke? Kan? Faham. Cuti kan? Rajin pula Megat. Siapa ni? Cahaya Fatin. Hai Cahaya Fatin. Okay, hari ni Aini nak buat sharing sikit tentang macam mana kita nak kuasai bahasa Inggeris. Dia bahasa Inggeris ni bahasa kedua kita. You nak tengok bahasa Inggeris pula. Yelah nak tengah sharing tentang bahasa Inggeris. Okay, bahasa Inggeris ni adalah bahasa kedua kita. Hai Sakinah. Jadi macam agak susah lah bagi Aini lah waktu Aini tengah belajar dulu kan. Macam agak susah jugalah subjek bahasa Inggeris ni. Di samping dulu kalau orang tanya apa subjek killer waktu sekolah rendah, bahasa Inggeris, matematik. Matematik tak lah, bahasa sekolah rendah okey lagi matematik. Dulu bahasa Inggeris dengan sains. Memang kecut perut lah kalau tengok subjek ni. Sebab macam benda ni benda penting jugalah kalau nak masuk sekolah asrama. Matematik, sains tu lah wajib kan. Tapi bahasa Inggeris ni macam kita tak biasa dekat rumah selalu cakap bahasa Melayu. Dengan parents selalu cakap bahasa Melayu. Dengan kawan-kawan pun duduk Negeri Sembilan tapi tak pandai kecek negeri pun. Tapi dengan kawan-kawan pun cakap bahasa Melayu. Jadi bahasa Inggeris tu kurang. Tapi kita kena usaha lah. Memang ini pun macam agak struggle jugalah nak kuasai bahasa Inggeris ni. Memang sebab orang kata bila dulu kan 5A kan, BM, BI, sains, matematik, apa lagi? BM tu 2 kan. Jadi macam tak cantik lah kalau ada rekod BI tu B. Jadi memang struggle untuk study bahasa Inggeris. Jadi apa yang ini buat, ni berdasarkan pengalaman sendirilah. Tak tahulah korang macam mana. Tapi bolehlah kan sharing-sharing kan. Rasa sendiri macam mana kita dulu waktu sekolah rendah, macam mana kita belajar BI tu. Yang pertama sekali, apa-apa pun kena sediakan bahan untuk bahasa Inggeris tu. Contoh kalau BI, apa bahan dia? Yang pertama, kena dapatkan dulu dictionary. Kamus tu penting. Dulu kan, kalau Aini macam darjah 3 tau, ingat tau, guna kamus tu. Guna kamus pun tak gerti. Cikgu ajar. Mula tu ingatkan guna kamus ada macam perkataan apa ya? Contohlah ada perkataan apa contoh tak kisahlah perkataan apa, tapi dia ada ketulis kat situ tau.
dia suruh tengok macam saw lah. Contoh kita nak cari C, tapi kita nak cari saw, dia suruh cari, dia kat situ lihat, contoh kita cari saw kan, dia cakap kat situ lihat C, macam tu lah. Lepas tu ini pun macam ingatkan lihat tu dia punya maksud, rupanya kita kena cari perkataan satu lagi tu. Macam tu lah, korang faham ke tak faham ini pun. Tapi macam kita penggunaan kamus pun tak pandai time tu, jadi kita belajar macam mana guna kamus. Jadi peranan mak bapak lah. Mak ayah bila masuk darjah 1 dah sediakan dulu kamus untuk anak. Cari kamus, cari buku-buku berkaitan bahasa Inggeris. Buku tu tak semestinya buku akademik je. Boleh dapatkan macam cerita-cerita pendek bahasa Inggeris ke. Contoh kan macam ni, kecil-kecil kan, boleh lah ni yang orang kata short story untuk English ni. Macam ni. Sikit je dia punya English dia. Boleh lah ni untuk darjah 1, untuk darjah 2, untuk sekolah tadika. Dapat yang pendek-pendek pun jadi. Tak perlu panjang-panjang. Cerita tentang bahasa Inggeris kan. Bila tak faham, bukalah kamus. Kan ada kamus kan. Contoh kita dah beli kamus. Contoh kat sini cerita tentang snake kan. Maksud, contoh kita tak faham maksud body ni. Kita tak faham apa maksud body. Cari dalam kamus. Lepas tu tulis dekat atas tu. Gariskan. Tulis dekat atas tu apa maksud body. Kat situ. Tu cara belajar bahasa Inggeris. Dah cari tu kena tulis. Janganlah biarkan je. Kadang-kadang kita ni malas. Tak tulis, gariskan, tulis kat atas ni. Bila kita buka balik buku ni, kita dah boleh ingat lah body tu apa maksud dia. Body tu badan. Okay, hai baru masuk tu, boleh share live ni dekat 10 group terdekat ataupun share dekat wall masing-masing. Mana tahu ada orang nak tahu lagi tentang macam mana nak ajar anak BI. Ini pun tak kira juga BI, bukan cikgu BI. Tapi bolehlah nak sharing macam mana cara nak belajar BI dengan baik, dengan betul. Sebab dulu pun memang struggle belajar BI. Alhamdulillah lah, bila periksa-periksa besar, BI, waktu PSR A, waktu PMR A, waktu SPM dia select sikit, dia dapat B3. Tak tahu kenapa time tu, rasa macam boleh dapat A, tapi tak tahu ada select kat mana, dapat B3. Lepas tu masuk IPG memang kena belajar BI. Master lagi lah kena belajar BI sebab kita ada international punya student. Nak tak nak memang kena tempuh juga BI ni. Jadi memang kena mula pada awal. Walaupun dia bukan bahasa utama kita, bahasa kedua, memang kena score lah subjek BI ni. Sebab banyak penggunaan dia sekarang ni. Memang kalau cari kerja pun sekarang ni pun memang dia kena BI tu kena terror lah. Sebab kita tak tahu pelanggan kita macam mana kan. Berurusan kat kaunter pun kadang-kadang kena speaking BI. Ini pun sekarang ni walaupun dah lama juga tinggalkan BI kan. Memang nak bercakap BI tu bercakap dengan suami lah. Dia pun memang kerja bahagian kena cakap BI. Jadi belajarlah dengan dia kan. Okay, yang kedua macam tadi, dapatkan sokongan keluarga. Keluarga tu kena bantulah cari orang kata cari bahan-bahan untuk BI, dictionary, ataupun boleh dapatkan buku macam ni kan. Contoh buku yang untuk bahasa Inggeris. Ini buku akademik lah, Let's Write. Let's Write ni banyak tentang penulisan. Kalau Let's Read ni tentang bahan bacaan. Ataupun boleh dapatkan yang ni. Ini free je. Ini free untuk buku Troker Science. Tapi dia bagi buku bahasa Inggeris. Dia free je. Dapatkan buku-buku macam ni untuk anak-anak. Kalau anak tu dah umur 4 tahun pun dah boleh dah mula belajar bahasa Inggeris sikit-sikit. Ni buku cerita. Ataupun kalau tahap 2 tu kan, rasa macam bosan-bosan nak asyik buku akademik je, boleh dapatkan ni, Misi Kuasai Bahasa Inggeris. Dia dalam dia tentang komik. Lepas tu ada exercise macam ni. Sambil-sambil baca-baca komik ni boleh dah juga buat latihan dalam ni. Macam yang cakap tadi, yang pertama kena dapatkan dulu bahan-bahan untuk belajar bahasa Inggeris. Dapatkan sokongan daripada keluarga. Mak ayah memang kena bantulah, kena keluarkan duit. Anak-anak invest kan untuk anak-anak kan. Anak-anak pula belajarlah gunakan buku tu dengan dictionary, dengan buku. Lepas tu yang kedua, selalunya bahasa Inggeris ke speaking kan. Jadi kita kena fikir positif lah. Fikir positif. Walaupun orang tengok kita macam
Alah dia ni macam poyo je cakap BI. Padahal kita nak belajar sebenarnya. Tapi ada setengah orang dia negatif tau. Tapi kita abaikan yang negatif tu. Cuba dapat aura positif untuk diri sendiri. Cakap aku niatkan dalam diri, aku niat nak belajar bahasa Inggeris, nak pandai bahasa Inggeris. Jadi ketepikan apa orang cakap. Memang kena cakap kat diri sendiri, belajar, yakin, cuba cakap. Bila ada peluang untuk cakap bahasa Inggeris, cakap bahasa Inggeris. Sebab macam hari tu kan, hari ni time tu kena buat pasal dekat IPG ada buat macam kajian lapangan lah. Kena pergi, kita orang bertiga classmate kan, pergi ke Kuala Kangsar time tu. Lepas tu kita orang jumpa orang luar, orang mana tak kan, orang overseas lah. Lepas tu dia pun macam seronok nak sharing dengan kita orang. Kita orang pun terpaksa lah kena cakap bahasa Inggeris. Layan dia. Jadi bila ada je peluang untuk cakap bahasa Inggeris tu, kita cuba cakap bahasa Inggeris. Walaupun orang kata bahasa kita cakap tu broken English ke, tapi kita kena yakin lah. Yakin, tak apa, kita cuba belajar untuk cakap bahasa Inggeris. Nanti lama-lama insyaAllah dia makin lama bila kita cuba, dia akan fasih lah. Kalau tak cuba tu yang sampai bila kan, nak mulakan pun tak, sampai bila kan. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, apa-apa pun kalau kita nak buat, kena rajin lah. Rajin. Kalau macam nak pandai BI, memang kena rajin baca. Cari newspaper English, cari bahan bacaan English, ataupun tengok movie-movie English, dengar lagu-lagu English. Jadi kat situ kita dapat vocab, kita dapat nouns, dengar kan macam mana orang tu sebut, macam mana kita nak sebut. Kadang-kadang kita rasa kita dah sebut betul, tapi sebenarnya sebutan dia lain. Google Translate pun ada, tapi janganlah guna selalu Google Translate tu. Memang ini pun gunakan juga, tapi di samping tu kita cari orang yang pandai. Contohlah macam ini kan tak mahir sangat bahasa Inggeris, memang ini gunakan Google Translate. Lepas tu kita betul-betulkan dulu. Lepas tu baru kita cari cikgu yang boleh betulkan lagi bahasa Inggeris tu. Macam ini hari tu nak kena buat thesis kan, memang kena ada English. Memang cari suami lah, dia suruh buat dulu, betulkan dulu apa semua baru jumpa dia. Dia tak nak kita terus buat, terus cakap tolong buatkan ni. Tak ada, kita kena buat dulu. Jadi kat situ kita kena carilah, cari bahan dia, cari newspaper, cari tengok movie yang ada subtitle English, ataupun kalau tak ada subtitle, kita cari yang movie English tapi bawah dia ada subtitle BM. Sambil tu kita belajar lah. Okay, macam contoh kan buku Let's Read ni kan, Let's Write. Nak tunjuk Let's Write lah, sebab hari tu dah tunjuk Let's Read rasanya. Let's Write ni ditulis oleh Cikgu Zawana. Dia lebih kepada untuk murid, untuk anak-anak yang baru nak belajar bahasa Inggeris, yang usia start daripada 4 tahun, 3 tahun, dah boleh dah. Sampailah contohnya kalau umur 8 tahun pun tak pandai lagi, tak mahir lagi bahasa Inggeris, boleh juga gunakan buku ni. Okay, yang pertama sekali, tengok dulu berapa muka surat buku Let's Write ni. Let's Write ni Cikgu Zawana ni, bagus cikgu ni. Okay, 135 muka surat. Okay, ni 135 muka surat. Dalam dia, yang pertama sekali, kalau kita nak belajar, macam ni cakap tadi kan, memang kalau kita nak mahir sesuatu tu, kita kena buat, kena menulis. Contoh kita nak pandai dalam penulisan English, memang kita kena selalu tulis bahasa Inggeris. Kalau kita nak mahir dalam speaking, memang kita kena selalu bercakap dalam bahasa Inggeris. Tak kisahlah broken ke apa, tapi at least kita belajar kan. Okay, tengok dalam dia. Ni dia yang mula-mula sekali kita buat tentang ni, apa orang kata, surih ni. Handwriting practice. Okay, ini nak cadangkan bila kita nak buat apa orang kata latihan macam ni. Nak cadangkan ni. Kalau contoh anak umur 4 tahun kan guna buku ni, tak mahir lagi menulis, nak cadangkan benda ni. Apa ni orang panggil pencil holder ni. Ni nama dia pencil holder ni. Cubalah dapatkan. Ini pun ada jual. Kalau nak tanya, kalau nak beli kat ini pun boleh. Nak beli kat luar pun ada. Pencil holder ni harga tak mahal pun.
Benda ni tak mahal pun harga pensel holder ni. Cara guna dia, masukkan pensel dalam ni. Ni memang ini guna tau untuk anak-anak murid yang tak pandai lagi menulis. Sebab ini ajar pendidikan khas kan. Diorang ramai lagi tak kuasai motor halus untuk menulis ni kan. Nak tulis nama kadang tak reti. Nak tulis nak tulis apatah lagi, nak tulis huruf kan. Jadi memang ini guna ni. Okay, cara guna dia, masukkan ni, gunakan 3 jari ni kan untuk kita menulis. Masukkan ibu jari dalam ni. Lepas tu yang jari telunjuk jari telunjuk. Nampak bila kita dah lama tinggal benda-benda macam ni, dah lupa dah. Terletak sini. Ini jari kat sini, letak kat sini. Nampak? Jadi macam ni. Bila dia rasa macam ni, bila dia rasa ada pegangan ni, barulah dia rasa okey, ni berasa untuk betulnya untuk menulis. Lepas tu baru ni guna untuk soreh ni. Ikut suruh dia ikut. Tak boleh nak conteng kat sini, kan orang nak beli kan. Nampak? Guna pencil holder ni. Wajib ada untuk anak-anak yang usia 4 tahun, yang tak pandai nak menulis lagi, yang baru nak belajar menulis. Sekarang ni, tengok umur 7 tahun pun ada tak pandai tulis lagi, sedih tau. Dah lah tak pandai membaca, lagi menulis lagi. Jadi macam waktu cuti ni lah, ibu bapa kena bantu anak-anak. Kena bantu anak-anak untuk menulis, untuk membaca. Cikgu-cikgu dah tak ada nak bagi tugasan dah sekarang ni. Memang sekarang ni masa ibu bapa dengan anak-anak. Jadi boleh dapatkan ni pencil holder. Tak mahal pun kat luar tu. Okey, hari ni pun ada kalau nak dapatkan. Memang ini guna ni untuk anak murid. Hai siapa yang baru masuk, nampak Adrin, Nur Nadia, Lin. Boleh share-share perkongsian ini dekat 10 grup yang terdekat ataupun dekat wall masing-masing. Siapa yang dah share tu, tulislah kat sini dah share, baru yang tahu. Sebab selalunya kalau nak tengok siapa yang dah share tu, lepas habis live baru tengok berapa orang share, berapa orang tengok. Okay. Hai Kak Siti. Okay. Macam tadi Aini dah share tentang macam mana tips untuk kuasai bahasa Inggeris. Yang pertama, kena dapatkan sokongan keluarga. Keluarga kena bantu beli dictionary, beli bahan pembelajaran, buku-buku bahasa Inggeris, buku cerita, ataupun beli surat khabar bahasa Inggeris. Apa orang kata? Tengok cerita bahasa Inggeris. Yang kedua, kita kena diri sendirilah. Kena cakapkan diri sendiri, niat kita nak belajar bahasa Inggeris betul-betul. Nak mahir bahasa Inggeris. Jadi kita tak boleh ada rasa takut, tak boleh ada rasa malu. Memang malu bila orang tergelakkan kita salah cakap. Sebab Aini pun banyak kali lah kena salah cakap, salah sebut. Tapi nak belajar, bila kita nak belajar tu, kena tepis lah benda-benda tu. Yang ketiga, kalau nak mahir untuk speaking, memang kita kena practice selalu speaking. Kalau nak mahir untuk baca, memang kena selalu untuk baca. Kalau nak mahir untuk menulis, dapatkan bahan-bahan macam ni, Let's Write. Bolehlah mahirkan untuk menulis. Apa-apa pun Cikgu Zawanah ni, dia bagusnya, dia tak ada terus masuk ke topik. Orang kata, contoh nak belajar bahasa Inggeris kan, tak ada masuk topik bahasa Inggeris terus. Tak ada masuk, apa orang kata, macam ni kan nak belajar bahasa Inggeris tentang body. Dia tak ada termasuk body terus. Dia ajak asas dulu. Tu yang sukanya buku ni. Dia ajak asas macam mana nak menulis. Sebabnya kita ni kalau beria nak belajar tapi asas menulis tu tak dapat lagi, susah lah kan. Jadi cari ni pencil holder. Ini pun ada ni, pencil holder. Okay, guna untuk pensel. Bagi anak-anak kita guna untuk menyurih ni gambar ni. Okay, hai Fiza. Ni kawan sekelas dulu ni waktu kat UC. Tahulah kita macam mana speaking dulu kan Fiza. Aduh, hai, waktu BI kena cakap bahasa Inggeris. Sama kelas kita ke Fiza. Kita dengan cikgu, dengan lecturer lain dia. Okay, lepas tu nampak ni handwriting practice. Dia banyak suruh kita mahirkan dulu menulis. Macam guna tadi lah, guna pencil holder. Okay, lepas tu dia suruh ni, cari mana jalan keluar. Seronok tau main benda Allah ni. Aini suka. Tips dia kalau macam ni, Aini dapat, Aini akan cari yang hujung ni dulu. Cari yang satu set berapa RMI ni. Apa ni? Oh, nanti Aini reply. Ada orang dah tu PM tepi.
WhatsApp hari ni harga buku. Sebab hari ni selalu update kat status tau. Buku-buku hari ni jual. Jadi macam adalah parents yang cari, parents yang berminat. Okay, yang mana nak dapatkan nombor ini 019-3921-759. Simpan lah. Ada tadi tu, ini letak dekat atas tu. Boleh klik je kat situ. Okay, ni cari yang keluar. Memang best ni beli main benda Allah ni. Memang suka. Okay. Barulah kita belajar. Bila kita dah mahir menulis, barulah kita belajar kenal huruf dengan kenal perkataan dalam bahasa Inggeris. Nampak huruf A, huruf B. B untuk apa? B is for bear. Nampak gambar bear. Lepas tu ada surih dia, surih huruf kat sini, surih perkataan dia kat sini. Bawah ni ada dia tunjuk sekali macam mana nak tulis huruf B. Nampak? Daripada atas nampak. Yang pertama tulis daripada bawah. Lepas tu buat bulat. Yang ketiga baru buat bulat. Ni huruf B besar. Kalau nak tulis huruf B kecil macam mana? Ada cara dia kat sini. Lepas tu yang bestnya, dekat sini ada. Kita boleh tulis sendiri. Ikut surih. Bila dah ikut surih, baru boleh buat sendiri. Lengkap dah. Satu helai ni lengkap dah. Nak apa? Nak warna. Warna ada kat belakang. Tapi ni dia dah tunjuk dulu. Warna band macam ni. Ni kan, dia lebihkan ABC ni. Dalam buku ni, dia lebihkan tentang haiwan. D untuk apa? D untuk dog. Okay. Sampailah Z. Pak, gambar semua gambar yang menarik. Gambar menarik. Huruf pun jelas. Seronok ni. Anak-anak buat. Okay. Very good evening, teacher. Good evening. Kak Ina. Nampak K untuk apa? Kangaroo. L, lion. Di samping tahu bahasa Inggeris, tahulah juga haiwan-haiwan. Macam mana nak tulis huruf. Nampak? Gambar semua gambar berwarna. Tak ada hitam putih ya, berwarna. Ingat senang ke nak buat buku ni? Buku yang berwarna selalu mahal tau. Tapi dengan buku yang tebal 135 muka surat ni, tebal ni, harga dia RM35 sahaja. Yang ni. Kawan dia yang ni. Ini Let's Write untuk menulis. Let's Read sama juga RM35 untuk bacaan. Tapi kalau beli dua-dua ni RM70. Ini dapat free. Kids Easy Reading ni. Bukan untuk dijual, dapat free sahaja kalau beli combo ni. Yang macam ni cakap tadi kan, dapatkan bahan bacaan untuk anak-anak kan. Macam ni, sesuai sangat bahasa Inggeris. Yang mudah-mudah aja ni. Lamb, a lamb, this is a lamb, this is my lamb. Dia dapat ni, tapi percuma dia. Walaupun dia percuma, tapi dia punya orang kata dari segi gambar, dari segi bahan dalam ni, semuanya bukan macam percuma tau. Kalau jual ni, yang rasa pun RM5 pun dapat dekat kedai ni. Tapi ni kita nak bagi percuma je. Tahu tak berapa dia punya page? Berapa ni? Banyak juga ni, tebal tau. Nampak tebal. Percuma dia pun tapi tebal. Selalunya orang bagi percuma 10 muka surat, 5 muka surat, ni tak. Tebal, dia tak tahu berapa muka surat. Dia tak tulis muka surat. Okay. Sambung balik buku Let's Write tadi. Ini dia tunjukkan huruf sampai huruf Z. Okay, Z last sekali, zebra. Z is for zebra. Zebra. Gambar zebra, lepas tu ada huruf macam mana nak ni. Time kat sini kan. Selalunya anak murid ni memang suruh lah. Memang, yelah kalau kita nak belajar tulis kan, memang kena ikut surih ni. Lepas tu kena buat sendiri ni. Memang guna yang ni, pencil holder ni. Pencil holder ni. Cuba minta anak tulis kat sini. Photostat colour 50 sen. Kalau 105 mahu RM50. Baik beli buku murah lagi. Nampak? Cikgu Megat. Cikgu Megat pun kata, dia dah buat kira-kira dah. Photostat colour 50 sen. Kalau 105 mahu RM50. Baik beli buku murah lagi. Ya, nampak? Harga pun dah separuh dah daripada buku tu. Harga photostat lagi mahal. Bila kita ada buku, kita dikompilekan tau. Tak adalah kita, contoh kita photostat kan. Contoh ada yang kata, alah beli buku bazir lah. Baik kita ambil bahan-bahan internet, print. Lepas tu,
boleh simpan kan. Tapi bila kita nak simpan tu kena dah cari file. Tu dah satu hal. Kan nanti kan dah berterabu ke mana-mana. Tapi bila ada buku, dia dah siap-siap macam ni. Dah binding siap macam ni dah. Tak ada koyak-koyak pun. Buka aja mana yang nak buka. Okay. Bila dah habis ABC sampai Z tu, ini kawan-kawan yang kita belajar tadi tu. Nampak kawan-kawan yang kita belajar. Kawan-kawan haiwan yang kita belajar tadi tu, ditunjukkan semua kat sini. Lepas tu kita trace. Hai Kak Rina. Kak Rina ni power ni sel ni. Tengok je. Ini tengah share tentang tips untuk kuasai bahasa Inggeris. Yang pertama tadi yang cakap, dapatkan dulu sokongan daripada keluarga. Keluarga bantu sokong untuk beli bahan-bahan buku-buku, beli dictionary untuk bahasa Inggeris. Yang kedua, kita kena pecahkan orang kata tembok diri kita lah. Kalau kita rasa malu, buang rasa malu tu. Biarlah orang nak cakap apa pun, kita yang tahu. Kita nak belajar, kita yang nak pandai. Kita yang nak gunakan bahasa Inggeris ni untuk kegunaan kita. Dan nanti nak cari kerja senang. Nanti senang nak berinteraksi dengan orang. Tak adalah kita ni macam orang kata bila orang speaking tu kita dengar je, entah faham tak tidak. Hai Miza. Ni tengah sharing tentang buku Let's Write. Bagus sangat buku ni. Ni kalau ada anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dengan tahap 1, sesuai sangat buku ni. Nak bagi anak pandai memang kita kena invest. Tengoklah mak ayah kita dulu kan. Memang banyak sangat. Cakap lah nak beli. Macam parents saya sendirilah. Dia orang kalau nak beli mainan tu kena macam dia orang jadikan reward tau. Contoh hari ni dulu waktu nak PTS tau. Kita orang batch kita orang ada lagi PTS time tu. Ingat lagi ini macam teringin sangat nak beli game yang game tape tu kan. Seronok tau tengok saudara main time tu. Cakap kat mak, cakap kat ibu. Tapi ibu tak bagi. Ibu cakap kalau nak tu kena dapatkan luluskan PTS baru dapat game tu. Jadi kita semangat lah nak belajar. Semangat nak belajar rajin. Lulus PTS yang lompat darjah 3 tu kan. Dapat benda lah tu. Memang seronok gila. Yang ni RM35 je Miza. RM35. Dalam dia ada 100 apa muka surat? 135 muka surat. Tadi cikgu Megat dah kira kan. Kalau photo state ni yang berwarna macam ni dah 50 sen. Contoh kita nak photo state ni kan. Ni dah kalau photo state kat kedai ni mau 50 sen ni. Kalau dah RM135 ni mau dalam RM50 ni. Baik beli buku lagi murah. Nampak dia dah tolong buat kira-kira dah. Jadi benda ni sangat-sangat berbaloi buku macam ni. Dia ABC dia tadi dia dah ajar. Dia bukannya ajar depan ni, dia untuk handwriting dulu tau. Macam ni cakap, kalau nak untuk handwriting, dapatkan ni dulu pencil holder ni. Kalau anak tengok anak-anak kita tu tak mahir lagi nak pegang pensel, dapatkan pencil holder ni. Sangat-sangat membantu. Sebab hari ni pun guna untuk anak murid. Ayah ajar pendidikan khas kan. Memang guna untuk anak murid. Cara guna dia, masukkan ibu jari kat sini. Ni jari tengah ni letak kat sini. Jari yang ketiga kita ni masuk kat sini. Dia akan rasa macam mana betul cara guna pensel. Dapatkan yang ni pencil holder ni. Okay, kalau tak ada pencil holder, ada orang Aini tengok siapa tu nak kata terapi tu, dia cakap dapatkan konyokan kertas, letak dekat sini. Jadi lepas tu bila pegang pensel, dia akan rasa genggaman tu. Jadi dia akan rasa, baru dia rasa macam mana cara pegang pensel yang betul. Tu tips-tips untuk pegang pensel. Okay, tengok macam ni tadi. Haiwan-haiwan yang kita belajar tadi tu kan. ABC dia suruh trace semula. Nak tengok kita boleh buat tak? Tadi kan kita dah belajar kan ABC kat sini. Nak tengok semula. Ulang kaji balik. Kita ni kalau nak belajar memang kena banyak-banyak kali tau. Latih. Memang ini dulu pun memang latih. Lagi-lagi matematik. BI berapa kali lah buat vocab tu. Cikgu siap suruh cari satu hari 100 vocab. Tulislah dekat kertas kanjang. Copyright tak berkesan lagi. Okay. Betul. Kalau beli buku, insyaAllah berkat. Ni kalau photostat ni, faham lah ya. Okay. Tengok kat dalam ni. Ini huruf A. Gambar yang sama. Macam contoh tadi kan, B untuk bear kan. Kat depan ni sama tau haiwannya. Jadi macam ulang kaji semula. Ni
Tapi yang bestnya kat sini, dia ada apa, boleh orang kata boleh warna semula. Boleh warnakan bear ni. Jadi kita boleh cakap kat anak, bear warna apa? Kalau dia tak tahu, bear warna apa? Tadi kan awak dah belajar kat depan ni. Buka balik kat depan. Nampak tu yang best guna buku tau. Bila guna buku, kita boleh belek-belek ke depan, ke belakang, ke depan, belakang. Kalau kita guna, contoh kita dapatkan lembaran dekat internet kan. Banyak sekarang ni kan. Kita print. Tapi kena masukkan dalam file. Dah nak kena cari semula, belek-belek semula. Ini tak payah, dalam ni dah ada dah. Ke depan je. Tengok balik, ni warna coklat bear ni. Jadi ambil pensel warna coklat, warnakan bear ni. Ini huruf B. Ini disuruh-suruh semula. Boleh warnakan pokok-pokok juga. Ni nampak. Okay. Ni pun sama. C. Kau. Kat depan tadi kau kan. Kat depan kau. Dia lipatan. Ni nampak kau. Comel je. Gambar sama. Jadi boleh ingat balik. Ni semua haiwan-haiwan ni. Okay. Lepas tu, nampak semua ni sama macam kat depan tu. Ulang kaji semula. Ini let's write tau. RM35. Nampak Kak Siti. Tempat saya fotoset colour RM1.50. Beli buku senang boleh bawa ke mana-mana. Kalau print nanti lama-lama jadinya belum lagi anak siap guna. Nampak? Mak ai mahalnya. Kat mana apa Kak Siti dekat Johor kan. Kat photostat colour RM1.50. Amboi hai. Kemain ni harga harga kayangan betul. Beli buku senang nak bawa ke mana-mana. Ya betul. Sebab ini dia nampak adalah kawan Aini beli buku ni. Dia beli buku Let's Read tau. Dia balik kampung, dia bawa buku Let's Read ni bagi anak. Dia balut cantik-cantik buku Let's Read ni. Balik kampung, dia bagi anak dia pegang. Tak kisahlah baca ke pegang ke. Mana kata bila kita berhenti ke anak meragam kan, boleh belek-belek buku. Ini nampak. Sebab dia ambil daripada gambar belakang tau. Dia duduk belakang, anak dia kat depan. Dia pegang buku ni macam ni. Maksudnya dia bawa buku ni ke mana sahaja. Dia bawa buku Let's Read. Bila ada time tersenggang boleh gunakan. Bila anak tu asyik nak gadget je, boleh ambil buku, suruh dia baca dulu. Gadget tu dapat jadikan dia reward. Ya, kita tak boleh lah nak stres sangat kan. Asyik nak belajar je, pening lah kepala. Kita orang besar pun rasa macam stres je. Ini pun kalau asyik buat kerja je, bosan juga. Macam tadi kan, pagi tadi dah buat siap kerja rumah. Lepas tu ambil masa kejap, settlekan file-file bagai. Lepas tu sekarang ni tengah live. Tenangkan fikiran. Betul tengok TV kat belakang. Tak adalah asyik nak kena orang kata stres je kan. Lepas ni petang kan keluar nak pergi post. Jadi tak ada nak masa tu, tak ada untuk belajar sahaja, untuk buat kerja je. Jadi kita sambil-sambil. Bila nak main gadget tu, bagi anak, cakap kat anak, sejam ke, 10 minit ke, 30 minit ke, kita takkan masa. Baca dulu buku, satu muka surat ke. Lepas tu nak main gadget ke, nak main game ke, nak tengok TV ke, boleh. Jadikan itu reward. Cuti sekolah ni jangan lupa pula belajar. Sebab nanti kalau anak tu sekarang ni 6 tahun nak masuk darjah 1, memang kalau boleh memang dah 3M tu dah kuasai. Menulis, membaca, mengira. Dah tak sempat dah nak kata tak apalah, nanti darjah 1 baru cikgu-cikgu ada, cikgu-cikgu boleh tolong. Jangan fikir macam tu. Sekarang ni kita buat persediaan dulu untuk anak-anak kita. Mak bapak yang hebat, parents yang hebat adalah parents yang sediakan dulu buat persediaan awal untuk anak-anak. Jadi sekarang ni masa cuti sekolah tak lama ni, sebulan. Tak adalah sebulan, rasa macam 2-3 minggu je ni. Jadi ambil masa, balik kampung boleh bawa buku Let's Read ni, jadikan bahan bacaan. Okay, macam tadi, sambung ya. Ni ABC tadi sampai Z. Dia tunjuk balik gambar. Lepas tu kita boleh warnakan. Contoh gambar dekat depan ni. Contoh gambar yang dah berwarna dekat depan. Kalau lupa kan, zebra tu warna apa, boleh balik belik ke depan. Hai Cik Sia, hai Syuhada. Boleh share live hari ni dekat 10 grup terdekat. Boleh share dekat kawan-kawan. Boleh share dekat wall Facebook sendiri. Mana tahu ada orang, ada apa, kalau bukan buku ni untuk kita,
Untuk anak-anak kawan kita kat Facebook ke kan. Tengah cari bahan PDPC, bahan pembelajaran untuk cuti sekolah ni kan. Okay, macam ini share tadi kan. Tips untuk kuasai bahasa Inggeris. Yang pertama, kita kena dapatkan sokongan keluarga. Kalau keluarga tu kenalah bantu anak-anak dapatkan dictionary, kamus, dapatkan buku-buku macam ni. Kita memang kena invest. Saya ni sendiri pun memang invest untuk diri sendiri, walaupun orang kata guna duit gaji tu untuk anak murid. Macam dia orang buat latihan bagus-bagus, bagi hadiah buku. Atau lepas tu kalau untuk diri sendiri, carilah buku bacaan. Tak semestinya buku bacaan tu kena yang orang kata yang formal sangat. Bacaan-bacaan santai pun boleh. Macam ni kan. Ni bacaan santai lah ni. Untuk anak-anak. Bacaan santai. Ni pun mesti kuasai English ni. Dalam dia ada komik. Dalam komik ni lepas tu ada latihan. Ni sesuai untuk tahap 2. Yang ni dah mahir bahasa Inggeris lah ni. Dah mahir bahasa Inggeris, tapi nak mantapkan lagi. Macam tu. Sebab ni untuk tahap 2. Ni boleh dah ni. Ni untuk tahap 2 komik. Yang ni untuk tahap 1, untuk tahun untuk 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Yang baru nak belajar bahasa Inggeris. Semua ada. Pilih je nak mana. Pilih je mengikut kesesuaian ibu bapa. Ni dah masuk dah. Let's count. Kira guna jari. Dia bagi suri. Yang ni kalau tengok anak tu, ada perkembangan tak? Macam ni cakap kan, guna pencil holder ni kan. Tengok ada perkembangan tak cara dia menulis. Mak ayah yang ada anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tu, dapatkan pencil holder ni. Ketuk diri sendiri. Dapatkan pencil holder ni, cuba bagi anak guna. Tengok dia latih tangan. Kat depan ni ada handwriting practice. Tengok dah sampai tahap ni. Kalau dah buat latihan sampai sini, tengok, cuba tak bagi pula. Macam tu lah cara belajar kan. Daripada mudah ke sukar. Kita buang ni, kita bagi pensel sahaja. Tengok dapat buat tak. Kalau masih tak mahir, boleh guna lagi. Belajar ni kena berterusan tau. Ada orang kata macam, okay, cuti sekolah kita rehat. Ya, rehat memang rehat. Tapi pastikan dalam seminggu tu adalah 2-3 kali belajar. Ingatkan balik. Dulu macam kita orang kan, sekolah rendah tak adalah sangat cikgu bagi kerja rumah untuk cuti sekolah. Tapi sekolah menengah, waktu sekolah menengah tu memang struggle lah. Cikgu memang bagi kerja rumah, siapkan. Tak kisahlah nak balik kampung ke, bercuti ke, asalkan yang tahu naik sekolah, kerja sekolah siap. Jadi kalau untuk sekolah rendah, macam sekarang ni, memang hari ni pun tak bagi anak murid kerja sekolah. Sebab tahu, yelah murid pendidikan khas, nak bagi kerja sekolah, bagilah diorang rehat kan untuk sekolah rendah. Tapi yang ini secara halusnya yang dibagi, ada murid-murid yang buat kerja ini, yang tahu, yang nampak potensi dia, yang hadiahkan diorang buku. Tu cara halus lah tu. Hadiahkan diorang buku sebab yang nampak potensi diorang. Dengan buku tu yang harap mak ayah boleh gunakan buku tu untuk cuti-cuti ni. Cara halus lah nak katanya. Tak adalah kita cakap mak ayah kena buat buku ni. Tak. Tapi dah kalau dapat hadiah buku kan, gunakan lah. Ada tak mak ayah tu kadang ni? Kalau ada tu, itulah sebenarnya apa yang niat hari ni tu, bagi buku supaya buat. Buku tu bukan buku sekolah pun, buku santai-santai. Okay, sambung lagi. Yang ni trace nombor. Yang ni count, write and colour. Nampak? Gambar dia, ya Allah. Hari ni kalau photostat ni maulah RM1.50 macam kat Siti kata tu. Mahal weh photostat. Buat buku ni pun tak berapa ni. Rasa ni banyak less ni harga buat buku ni. Dia jual RM35 sahaja dengan tebalnya lagi. Okay, bila kita kenal colour, kita ada fill in the blank. Ni isi tempat kosong. Good morning, nak jawab apa. Buku ni kan, dia link tau dengan buku Let's Read ni. Dalam ni pun ada. Contoh kita buka muka surat 56. Tengok, ada tak? Okay, tengok ni. Tak adalah dia sama muka surat, tapi dalam ni dia link. Nampak?
Good morning. Jawab dia apa? Macam mana ni? Good morning. Okay, good morning, good afternoon, good evening, good night. Nampak sama tak? Good morning. Lepas tu apa? Dia jawab apa? Good morning. How are you? Bawah ni ada jawapan dia. Okay, kalau kat sini kan, let's read. Kejap, ni tengok. Okay, kalau kat sini ada tentang isi tempat kosong ni pun tentang apa, greetings kan. Good morning, how are you? Kat sini pun ada. Hi, I am Hood. Nice to meet you. Dia link buku ni, dua ni. Let's read dengan let's write. Ini suggestkan untuk dapatkan dua lah terus. Sebab bila dapat dua ni, let's read dengan let's write, yang ni dapat percuma je. Dapat percuma je, tak ada jual kat mana-mana. Okay, contoh lagi. Mana tadi let's read ni, greetings. Okay, dekat sini trace the words. Ni belajar macam tadi kan, ni cakap kan belajar colour kan. Sini pun ada belajar colour. Cikgu Zawanah ni dia buat link buku ni. Yang colour tadi. Okay, ni muka surat orange. Kat sini ada yang tentang colour, latihan colour. Kat sini ada bacaan untuk colour. Nampak? Senang. Senang buku ada link-link ni. Dia tak payah nak cari-cari lagi dah. Okay, trace the words. Ni buat balik ni. Tengok anak tu dah pandai belum tulis. Ikut je. Hi Soleh. Soleh Carpenter. Melukis je. Semalam ni baru share tentang buku melukis. Dah ada orang beli dah. Okay, siapa yang nak dapatkan buku ni waktu ini live sekarang ni, tulis kat sini ataupun WhatsApp ni kat PM tepi. Nak bagi ni free kat korang. Ini waktu live je tau dapat. Dah habis live tak dapat dah. Okay, ini hari. Belajar tentang hari. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Hari ni hari apa? Sunday. Dekat dalam ni pun ada let's read ni. Sekejap ya, cari. Mana dia? Ni tentang, okay. Ni. Nampak? Ni hari. Dalam buku let's read, hari. Yang ni dalam buku let's write. Senang. Buka buku let's write nak tulis. Buka buku let's read nak baca. Buka dua-dua ni. Jadi panduan. Jadi senang. Nak beli satu pun boleh, tak kisah. Nak beli satu dulu. Kalau ini kan, ini prefer satu bulan tu satu buku. Kalau ada bajet lebih boleh satu bulan dua buku. Tapi bulan ni ini keluarkan. So ada offer tau. Ada offer daripada Cikgu Fadli Saleh, Muhammad Fadli Saleh kan. Yang beli buku dia 4 buku dapat 100. 4 buku dapat 100. So belilah 4 buku. Boleh jadi bahan bacaan. Okay, ini untuk hari juga. Isi tempat kosong. Hari on Monday I go to school. Suruh dulu kat sini. Lepas tu tulis balik semula dekat sini, dekat tempat kosong ni. Sampailah hari Sunday. Jawapan pun ada dekat bawah ni. Ataupun kalau kita beli buku let's read ni, boleh tengok dekat let's read jawapan dia. Mana tadi hari? Boleh tengok kat sini. Tu hari. Nampak kesinambungan dua buku ni. Okay, lepas tu kita belajar tentang family kita. Brother, mother. Ini tentang cuaca. Hujan ke? Hari ni rasa sejuk je. Aircon pun tak buka hari ni. Sejuk je rasa. Sebab hujan tadi. Dekat Pantai Timur rasanya tadi tengok dah banjir-banjir dah. Kat sini pun ada. Kalau kat bawah, kat bahagian kampung tu pun dah naik. Dah naik air dah. Risau juga. Harap ni kat rumah ini tak adalah. Okay, ni tentang emotion. Emosi kita. Ini tentang body. Kat sini pun ada. Emotion. Nampak? Ini baca. Ikut nak buat mana dulu.
mak ayah nak buat bacaan dulu ke, nak buat tulisan dulu ke, terpulang lah. Mana-mana boleh. Buat satu hari satu muka pun boleh juga. Jangan tinggalkan lah belajar ni. Bila kita tinggalkan, nanti macam tumpul tau rasa. Ini pun terasa tau. Lagi-lagi macam subjek sains. Macam kita tak berapa ni sangat kan. Jadi bila dah besar ni, bila tak ada membaca sains-sains ni, dia terasa tumpul pengetahuan tentang sains tu. Itulah hari tu baca tentang buku ni. Buku Teroka Sains ni memang best gila lah buku ni. Sampai dekat page pun, page public health, hari tu pun dia dah cakap buku ni seronok sangat. Apa orang kata, memang kalau dia orang terbitkan je memang habis, memang laris. Buku ni dia orang anak-anak suka baca, lepas tu nanti dia orang buat teka-teki dengan mama ayah. Sampai kadang-kadang kita pun nak jawab pun macam apa benda tu tak pernah dengar pun. Dalam ni semua ada jawapan dia. Ni Teroka Sains, beli Teroka Sains ni dapat ni. Beli satu je pun dah dapat percuma. Ni banyak betul percuma. Kalau nak beli dekat MPH ke kat Popular kan, beli satu buku tu je lah. Contoh satu buku tu harga RM35. Satu tu je yang kita dapat. Tapi kalau beli dengan ini, contoh harga ini RM35. Dapat dah yang ini free. Beli satu percuma satu. Okay, sambung semula tentang Let's Write tadi tu. Ini tentang haiwan. Tentang haiwan jinak dengan haiwan, orang kata tak jinak, apa orang kata wild animals. Nampak? Ingat BI, BM tak ingat pula. Kena asingkan. Mana yang jinak dengan tak jinak. Okay. Ni belajar tentang sayur-sayuran, buah-buahan. Nampak color dia naik tau, terang sangat. Untuk gambar umpama buku teks dalam buku latihan untuk 2 buku ni. Betul tu Kak Siti. Buku ni macam buku teks tau. Ni buku teks, ini buku latihan kita. Nampak? Memanglah ada yang parents cakap cukuplah ada buku dekat kat sekolah bagi buku, kita dah banyak invest dekat anak-anak dekat sekolah kan. Memang betul, tapi bagi ini kita perlu juga cari orang kata buku-buku kat luar. Sebabnya nak tambah lagi, nak mahirkan lagi, nak kuasai lagi, kita punya bahasa Inggeris, nak kuasai lagi matematik. Okay, ini untuk sayur dengan buah-buahan. Nampak? Ya Allah, makanan. Ni favourite lah ni. Makanan-makanan ni. Tempat kosong. Okay, ini pilih jawapan yang betul. Tentang, ini benda-benda dekat dengan anak-anak tau. Barang-barang sekolah ni. Lepas tu bolehlah kita aplikasikan dekat, contoh pergi shopper kompleks kan, nak beli anak-anak punya alat tulis. Bolehlah kita speaking dengan anak. Dah belajar kan dekat dalam buku ni. Okay, ini kenderaan. Macam-macam belajar dalam buku ni. Tadi belajar tentang haiwan, makanan, hari, buah-buahan, sayur-sayuran. Nampak? Semua dia cover. Okay, makanan lagi. Sedap-sedap pula tu. Tak tengok lama. Ini buah-buahan. Dekat dalam buku Let's Read ni pun ada. Dalam ni pun ada. Ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Okay, yang ni tentang benda-benda dekat rumah kita. Okay, ni pakaian. Banyak di cover. Ni peralatan dekat dapur. Kan bila macam belajar-belajar benda-benda macam ni, boleh dapatkan dekat kita boleh gunakan bahan maujud tau. Contoh sudu kan. Kita ambil sudu kat dapur tu, ambil garfu kat dapur tu, pisau ni tunjuk lah, tak payah nak bawa depan anak. Tunjuk je. Senduk ni bawa depan anak. Tunjuk dia, bagi dia pegang.
Ini selalu macam tu lah kalau ajar pengurusan diri tu kan. Siap mengangkut tau. Kalau ajar bahagian ni, memang selalu akan ada topik ni. Topik peralatan makan dan minum lah tajuk dia. Memang kena angkut beg IKEA tu. Bawa daripada rumah. Sudu, garfu, mangkuk, pinggan, cawan, gelas. 6 benda tu memang mengangkut. Sebab nak tunjuk dekat anak murid tu apa benda pegang, bagi pegang, lepas tu sebut. Ni contohnya spoon kan. Sebut betul-betul spoon. Macam mana eja? How to spell spoon? S-P-O-O-N. Ulang semula. Eja sampai 3 kali, 5 kali. Tak apa, memang belajar memang kena ulang. Lepas tu pegang. Pegang, sentuh. Biar dia tahu itu spoon. Untuk apa spoon ni? Boleh lah nak speaking dengan anak ke, ataupun nak cakap BM pun boleh. Tak ada masalah pun. Nak belajar ni tak semuanya BI je kan. Boleh campur-campur. Okay, yang ni pakaian. Boleh soal jawab dengan anak. Okay, yang tengah tengok ni boleh share-share live hari ni dekat wall korang, dekat grup-grup yang terdekat. Nampak ni bunga. Nampak bunga je nama bunga. Jenis-jenis bunga. Boleh warnakan tau. Tengok gambar ni boleh warnakan. Tu yang bestnya. Boleh warnakan sekali. Ni dia dah warnakan, siap-siap. Apa benda ni? This is a cat. Ni kan dah ada kat depan tadi kan? Tentang haiwan. Okay, macam ni cakap tadi tu. Tadi dah bagi 3 tips. Sokongan daripada keluarga, dapatkan bahan-bahan untuk bahasa Inggeris. Yang kedua, kena pecahkan tembok diri sendirilah. Fikir positif. Yang kita sebenarnya boleh speaking. Kita sebenarnya boleh writing dengan baik dalam bahasa Inggeris. Tapi kena usahalah. Cakap je aku boleh, tapi tak buat, tak jadi juga. Okay, yang ketiga, kalau macam kita nak pandai membaca, kena dapatkan bahan-bahan bacaan yang pendek-pendek ke kan, ataupun dapatkan buku-buku macam ni. Let's read. Nak pandai mahir menulis, let's write. Boleh tengok-tengok cerita bahasa Inggeris, dengar lagu bahasa Inggeris. Kat situ dah dapat dah vocab. Kita dapat kenal, tahu tentang vocab. Lepas tu yang keempat, kalau BI ni nak belajar BI memang kena ada dictionary. Belilah anak tu umur dah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tu dah boleh beli dictionary. Kalau bukan untuk anak tu, kita boleh simpan dictionary tu, memang akan guna. Ini sendiri pun ada simpan lagi dictionary waktu sekolah dulu. Tebal tu kan. Memang kena beli. Dictionary hitam, warna hitam kan depan tu. Oxford punya kan. Kalau tak silap lah, yang pun dah lupa. Okay. Satu lagi, kena cakap kat diri sendiri. Kalau contoh macam kita tak pandai kan, tapi kita nak try speaking, nak cakap broken English pun tak apa. Itulah proses pembelajaran. Tapi lama-lama nanti bolehlah kita fasihkan. Macam ini sendiri pun tak mahir sangat bahasa Inggeris, tapi cakap dengan suami, bila dia dapat jumpa ini punya kesalahan tu, memang dia akan gelak. Rasa macam geram jugalah dia gelak. Tapi sebab kita nak belajar, lepas tu nanti dia betulkan. Jadi kita ingatlah. Bila salah tu lah yang akan buatkan kita ingat. Ayat dia. Bila kita salah tu, kita akan ingat sampai bila-bila. Lagilah orang gelak-gelakkan kita. Itulah yang kita akan ingat. Okay. Ini nampak gambar dia. Buku ni 135 muka surat. 135 kan? 135 muka surat, harga dia RM35 sahaja. Nampak isi tempat kosong. Nampak? Ini tentang kenderaan tadi kan dah baca kat depan. Tinggal nak masukkan je. Jawapan dia semua kat bawah ni. Pilih je mana. Tak ingat, boleh rujuk balik yang depan tadi tu. Tentang kenderaan. Kan ada kan tadi kita buat tentang kenderaan. Rujuk je semula. Tak pun dekat dalam buku ni pun ada dalam Let's Read ni tentang kenderaan. Rujuk semula. Okay. Lepas tu ni tadi tentang buah-buahan. Depan ni kan ada. Senang buku ni. Semua ada. Ni tadi kenderaan tadi. Ini tentang buah tadi. Dalam buku ni pun ada. Dalam buku Let's Read pun ada. Buah. Ini bacaan je lah. Kalau Kalau Let's Read ni. Contoh tadi. Buah kan. Ni buah sayur-sayuran. Dah ada dah kat sini. Hai Ella.
Hai Safwan. Ni tengah share. Ni power-power ni. Safwan dulu ni hebat ni speaking. Debate dia. Tak ingat lah. Power-power English. Ni share tentang tips untuk kuasai English. Sebab ini. Ni dia punya let's read. Dalam let's read. Ini dia punya dalam let's write. Sayur tadi kan. Carrot. Sebab carrot kat sini let's read. Sebab gambar. Sama je gambarnya. Tak ingat boleh buka balik. Tu yang best ni buku. Bila kita ada buku, kita boleh buka-buka balik. Balik. Dalam satu ni tak ada tergabur-tergabur. Kalau kita ambil lembaran worksheet apa semua tu kan, dah tergabur-tergabur dah nak mencari. Tu nak kena stapler, nak kena apa orang kata, nak kena rajin sikit binding. Tak rajin memang bersepah lah benda alah tu. Kat mana-mana file letak. Okay. Ini isi tempat kosong. Penggunaan his ataupun her. His untuk siapa? Lelaki ke perempuan? Her untuk siapa? Perempuan ke lelaki? Dalam ni ada penerangan dia. Dalam let's read ni ada penerangan untuk lelaki ke perempuan. Sekejap ya, ni buka. Mana tau? Ni belik lah. Penggunaan his, her. Okay. Nanti yang jumpa ni tunjuk. Tak jumpa dah sekarang ni. Okay. Lepas tu. Okay, ni dah ada jawapan dah ada kat atas ni. Tinggal masukkan je. Dah belajar dah depan ni tadi kan. Ini dah macam yang kosong-kosong ni kita boleh warnakan. Boleh warnakan gambar-gambar yang kosong ni. Okay, yang ni untuk yang orang kata nak tengok read, trace and write the sentence. Baca ni, bila baca ni kena baca kuat. Kat sini lah kita nak tahu kesalahan kita. Macam nak sebut this is a cat. Cat ke cat? Time ni lah mak ayah betulkan cat. Bukan cat. Cats, bila S tu bunyikan tu betul. Cats are the tame animals. Boleh tuliskan semula kat sini. Macam yang cakap, nak tengok kalau anak kita tak mahir lagi nak tulis betul-betul. Ni dah cantik tau, memang guna 3 line ni. Kalau betul-betul dalam pembelajaran untuk mahir dalam menulis, memang guna 3 garis ni. Cikgu-cikgu BM tahulah, cikgu BM, cikgu dah dia kata storage dah full lah. Memang dalam handset ni bukannya gambar ini banyak ni, gambar buku. Okay, ni tulis. Macam yang tak cakap tadi, yang tak pandai menulis lagi boleh dapatkan ni pencil holder ni. Sangat-sangat berguna. Memang kalau ada anak-anak murid yang tak pandai menulis pun ini guna ni. Dapatkan pencil holder, tak mahal pun. Okay. Yang ni, yang banyak beli buku kan dengan ini kan. Boleh cakap ini nak sekali pencil holder ni. Memang ada. Nanti boleh diselitkan sekali. Kadang-kadang tu beli buku kit menulis, beli buku 125 kawalan menulis, memang dapat free. Dah tak payah beli dah, memang dapat free pencil holder ni. Okay. Dan habis dah buku ni. Okay, yang ni baca. Lepas tu kita boleh lukis. Dah baca yang ni. Apa yang dapat daripada petikan ni? Cuba lukiskan dekat sini. Nampak dia punya orang kata latihan tu menarik tau. Taklah isi tempat kosong sahaja. Tak adalah mewarna sahaja. Dia pelbagai dalam buku ni. Dengan harga RM35, setebal 135 muka surat ni. Nampak? 135 muka surat ni akhir page dia. 135 muka surat ni dengan buku yang berwarna tebal, buku yang berwarna cantik-cantik ni, menarik ni macam ni. Yang tak dapat dekat MPH, dekat Popular memang tak ada. Yang apa salahnya? Parents, cikgu-cikgu invest duit sebulan sekali belikan buku untuk anak murid, belikan buku untuk anak sendiri, untuk anak saudara, untuk cucu, untuk siapa-siapa je. Boleh dapatkan ni. Ni buku Let's Write daripada Cikgu Zawana. Cikgu Zawana ni banyak sangat buat buku. Sebab dia tahu
Dia sebenarnya buat untuk anak dia tau. Tapi bila dia rasa sayangnya lah tak manfaatkan lagi kelebihan buku ni kepada orang lain kan. Tak sebarkan lagi manfaat buku ke orang lain. Jadi dia buat buku. Saya cerita kat Aini tau. Dia pinjam duit mak ayah dia sebab nak terbitkan buku. Jadi apa kata, kita yang senang-senang ni orang kata tak perlu nak tulis buku, boleh dapatkan buku. Tak payah kita nak menulis buku. Ataupun ada cikgu-cikgu yang hebat kat luar sana, bolehlah kumpul-kumpulkan bahan BBM tu jadikan buku. Ini pun teringin juga. Tapi nantilah, bukan sekarang. Kumpul-kumpul dulu bahan-bahan. Sebab kita nak sebarkan lagi manfaat buku. Sekarang ni kita tengok anak-anak asyik dengan gadget. Cuti-cuti gadget. Cuti-cuti apa lagi? Selalu memang tinggal buku lah. Jadi tanamkan minat dekat anak-anak tentang buku. Kalau rasa bosan, alah asyik akademik je, saya nak bosan kan, boleh dapatkan buku macam ni. Ini untuk tahap 2. Komik dalam dia. Komik, nampak? Bercerita, tapi dalam bercerita-bercerita dia banyak ilmu dapat. Ada ni lagi, latihan lagi yang boleh buat dekat sini. Seronok, bagian ini sangat seronok untuk yang tahap 2 punya buku. Yang tadi tu, Let's Write ni untuk tahap 1. 4 tahun dah boleh guna dah. Okay, siapa dapatkan ini buku ni, harga ni RM35, harga ni RM35. Kalau beli dua-dua ni, buku yang tak dapat dekat Infomax. Infomax tu kedai buku ini waktu kat rumah. Ni, dapatkan buku Let's Read ni. Secara combo akan dapat ni, Kids Easy Reading. Buku ni sangat seronok. Ni percuma tau, tak dapat jual kat mana-mana. Dia dah cakap dah, not for sale. Free sahaja. Tebal pula tu. Nampak, tebal. Ni free. Lepas tu kalau beli, cakap dengan Aini nak beli sekarang, Aini nak bagi ni free. Dah penat-penat belajar, dah penat-penat ajak anak tu, tepek lah kat muka, bagi segar sikit. Ni pun ada berapa, tak banyak dah. Ada 4 je. Habis ni habis lah. Ada 4 je, 2 3, 4. Semalam Aini share tentang buku melukis pun. Kak tu daripada Johor, dia beli 2 set buku. Satu set melukis, satu lagi buku matematik. Memang Aini selitkan sekali benda alah ni, emas ni. Ini pun kalau korang tengok, harga pun boleh tahan ni. Emas ni bukannya harga RM10, RM20. Tahulah, tu carilah, tengoklah berapa harga. Keping ni pun dah berapa. Okay, jadi kalau siapa-siapa nak dapatkan buku, boleh cari Aini, boleh cari dropship Aini, ataupun ada yang dalam ni nak tambah pendapatan waktu cuti ni. Ini ajak, jom lah join team Aini, jual buku, kita sebarkan lagi manfaat buku. Tak payah pegang stok pun tak apa, cuma kena rajin iklan. Kita sebarkan manfaat buku dekat wall sendiri, ataupun wall iklan-iklan sana, supaya ramai lagi dapatkan manfaat buku ni. Sebab buku ni sangat-sangat best. Boleh jadi dropship Aini, ataupun ada yang nak jadi agent pun boleh. Nak jadi agent kena ada amount, kita PM tepi lah. Ada amount tu, beli segedebu, lepas tu jual lah korang. Senang sangat jual buku ni. Sebab sekarang ni pun PKPB, ramai mak ayah nak dapatkan buku untuk anak-anak. Memang ramai tengah cari. Jadi siapa nak jadi dropship boleh. Sebab kita orang dalam team tu dah ranking, team ini dah ranking first tau. Dan ni 20 hari bulan kan. Dalam 11 hari macam tu lagi nak 31 hari bulan. Alhamdulillah sekarang masih lagi ranking first. Jualan pun dah cecah 4 angka, nak ke 5 angka. Jadi Aini nak share rezeki dengan korang, kongsi sama-sama, kongsi rezeki. Bolehlah contact Aini, cakap nak jadi dropship. Pilihlah korang nak mana, nak jadi dropship ke, nak beli ke, ikut terpulang. Ada orang dia tak suka, tak pandai, bukan tak pandai nama berniaga, cuma dia rasa dia nak beli untuk diri sendiri sahaja, ataupun nak beli untuk anak buah sahaja. Tak kisah, boleh je contact Aini. Okay, kalau nak tahu tentang buku-buku lain pun ada. Buku untuk sains ada, buku untuk matematik ada. Matematik mak belakang ni, nampak tak buku? Ni buku matematik, ni buku ada matematik juga. Buku ni buku Jom Baca, Cikgu Zawanah juga. Beli buku combo ni dapat yang ni. Mana nak dapat kat kedai apa orang kata?
Kedai popular tak ada, kedai MPH pun tak ada, kedai-kedai runcit biasa pun tak ada, kedai buku-buku lain tak ada. Hanya ada buku-buku yang ini jual macam ni semua ada dekat ejen sahaja. Jadi siapa yang nak beli live waktu live sekarang, ada banyak percuma yang nak bagi. Boleh kontak ini 019-3921-759. Ataupun ada yang kata, alah mahal lah pun, kata kos postage RM8. Kalau nak murah, pergi kat Shopee ini. Kat situ Noraini 210591. Klik lah kat situ. Murah dia punya postage dia, tak mahal. Boleh tengok-tengok sekali, scroll kat situ buku-buku yang ada, mana yang berkenan. Klik je masuk dekat korang punya bakul tu, buat payment. Lepas tu dah Aini dapat notification, Aini terus post. Petang ni pun ada nak pergi post ni. Okay, boleh kontak Aini. Ataupun nak cari buku-buku lain pun boleh. Ada nak tanya pun boleh. Macam tadi 5 tips saya bagi untuk kuasai BI. Perlu dapatkan sokongan keluarga. Kena pecahkan tembok masing-masing. Cakap kat diri sendiri. Kita boleh speaking, kita boleh tulis dengan baik bahasa Inggeris. Yang ketiga, kena berkawan dengan kamus. Bahasa Inggeris ni dia punya ni kamus. Kalau matematik dia punya kawan baik dia sifir. Macam tu. Kalau bahasa Melayu, kawan baik dia kamus tata bahasa tu, yang hijau tu. Okey, yang keempat, kena selalu buat latihan lah. Jangan, memang apa-apa pun, matematik ke, bahasa Inggeris ke, memang kena selalu buat latihan. Sebab kita akan jumpa balik soalan yang berulang-ulang sama. Time tu yang kita mahir. Yang kelima, akhir sekali, kena cakap dekat kena cuba untuk bercakap. Macam tu kita nak pandai speaking kan. Cakaplah dengan kawan-kawan. Siapa ni? Ada orang WhatsApp ini. Okay, ada orang WhatsApp dah tu. Dia tengok daripada live rasa ni. Dia dah WhatsApp ini. Nanti dapat ada ni. Jing 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 jing. Ni apa benda lah ni? Mas ni. Dah tinggal 4 je ni. Siapa yang dapat, yang rezeki dapatlah. Sebab sekarang ni je ada percuma. Lepas-lepas dah tak ada percuma dah. Okay, ingat tau 5 tips tadi tu, cuba kita praktikan untuk diri sendiri, untuk anak sendiri. Dan share lah live ni dekat wall korang, wall kawan-kawan, wall iklan-iklan, supaya kita dapat sebarkan lagi manfaat buku. Okay, itu sahaja rasanya daripada ini. Dan asal dah pun, sekejap lagi nak pergi post buku. Terima kasih yang semua tengok live hari ni. Minta maaf kalau ada salah silap, terkasar bahasa, terguris hati, ataupun ada salah sebut. Ini pun tak mahir juga. Kita belajar sama-sama. Okay, jumpa lagi dekat live akan datang. Bye. Assalamualaikum.